Baik, kita masuk dalam bab yang berikutnya adalah bab berkaitan dengan babu majaa fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkaitan dengan tangisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah melalui 1-2 hadis daripada bab ni, dan malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam hadis yang berikutnya. Hadis 309 bagi yang ada kitab muka surat 293, kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya, faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'u alayka wa alayka unzila, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Aku membalas, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku layak membacakan kepadamu padahal ia diturunkan kepadamu? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku suka mendengar daripada selain daripada diri sendiri. Baik. Ada beberapa benda yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama sekali adalah kesan bacaan Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dibacakan ayat Al-Quran, maka ayat Al-Quran tadi tu memberi kesan yang sangat mendalam sehingga boleh menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Dan demikian juga sifat-sifat hamba-hamba Allah ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat yang Allah sebut dalam surah Maryam, Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Maksudnya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yakni kepada para sahabat dan para tabi'in salafus soleh, apa yang jadi? Mereka segera sujud pada Allah dan menangis apabila dengar ayat daripada Al-Quran. Jadi orang yang boleh menangis apabila dia mendengar bacaan Al-Quran ataupun dia sendiri membaca Al-Quran, dia menangis, maknanya ini sebahagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kerana tak ramai yang menangis boleh baca Quran. Menangis ni tak ramai. Biasanya menangis tengok gambar Korea, nangislah. Walaupun subtitle dia lari, tak faham pun, tengok kawan tu nangis, dia pun nangis. Nangis ke nangis desa, nangis sampai keluar belon kat hidung. Nangis sungguh. Tapi orang tak faham pun. Kadang tengok gambar Hindustan, gambar Tamil, drama, markah dia kena gelek lori balak, mak mentua dia kena bunuh, racun, tikui, bancuh sekali dengan Neslo dia dan sebagainya. Benda tu boleh menyebabkan kita jadi sedih dan kita menangis. Tapi para sahabat Nabi SAW, tangisan mereka tidak dibazirkan dengan benda-benda yang tidak ada faedah gitu. Kerana ayat mata ni dia keluar, benda tu sangat mahal. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, setitik sahaja ayat mata yang turun disebabkan kita insafi dosa kita, maka setitik ayat mata keinsafan mengenangkan kesilapan yang kita buat dulu boleh memadam api lautan api neraka yang besar tu, boleh padam. Maknanya terhindar daripada masuk ke dalam api neraka. Bila tangisan tu bernilai, kena pada tempat dia, menangis tu kena dengan sebab dia. Ada tangisan yang palsu, ada tangisan yang betul. Antara tangisan palsu kita cerita dulu apa dia? Tangisan
abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia balik dalam keadaan bawa waja'u abahum isya'an yabkun. Depa balik waktu malam selepas daripada isyak dalam keadaan menangis, pura-pura menangis, air mata keluar juga. Tapi air mata tu air mata, orang Pulau Pinang kata air mata ranjau. Dia murung bapak dia, kata ni darah Yusuf. Yusuf kena makan dengan serigala. Sebab depa ambil darah serigala, depa lumuk atas baju. Bapak dia pengembala Nabi Yaqub alaihissalam. Dia biasa bela kambing, biasa kenal yang kata darah kambing tu apa, yang kata darah orang tu apa, yang kata darah serigala tu apa. Aku yang cadang kat hampa tadi, aku risaulah bawa Yusuf ni nanti Yusuf ni akan kena gigit dengan serigala. Aku cadang kat hampa nak ranjau aku balik. Tapi Nabi Yaqub alaihissalam dia pasrah dan akur sebab dia tahu abang-abang dia tipu. Nangis juga. Nangis tu menangis yang palsu. Menangis tu menangis tak guna. Ada menangis kerana dunia, mungkin kehilangan benda-benda dunia. Kesemua tangisan tu tidak memberi kesan kepada pergerakan dan ke arah peningkatan positif iman. Tapi Nabi SAW dalam hadis tadi tu, bila dibaca ayat Quran memberi kesan. Bahkan kita pernah baca dalam bab uban. Uban baginda Nabi SAW. Orang tanya, wahai Rasulullah SAW, nampak macam kamu ni dah beruban. Qad shibta, kamu ni dah beruban lah Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang telah menyebabkan aku jadi beruban adalah surah Hud dan surah-surah yang seangkatan atau yang lebih kurang maksud macam dia. Apa ada dalam surah Hud tu adalah berkaitan dengan perjuangan para nabi, ceritakan cerita-cerita nabi, nabi-nabi yang lain, dakwah untuk Islam. Maknanya nabi bila dengar ayat Quran, nabi boleh terkesan sampai jadi menangis. Nabi membaca dan menghayati ayat Quran sehingga boleh menyebabkan reaksi tu boleh menyebabkan fizikal nabi ni berubah. Apa dia? Daripada rambutnya hitam kepada rambut yang putih. Apabila Nabi SAW dengar ayat Quran, dia masuk sampai ke spiritual, ke dalam, sehingga fizikal Nabi SAW boleh mengalirkan air mata. Ini kesan daripada penghayatan Quran. Kadang-kadang kita dengar ke imam-imam Mekah bila mereka baca Quran, mereka menangis kerana mereka ni menghayati ayat Quran tadi tu. Dan yang kedua, orang yang boleh menangis ni bila hati dia bersih. Kalau hati kita ni jenis kotor, dosa maksiat kita dengan Allah banyak, bahkan dosa dengan manusia, sombong, takabur, belagak, riak, sum'ah, penyakit-penyakit hati ni banyak, payah orang tu dia nak menangis. Maka hati jadi kering, jadi keras. Saya selalu bagi contoh, kita nak tahu hati kita keras tak keras, atau kita ada dengki ke tak dengki dengan orang. Kita cerita Isra' Mi'raj, nak dekat diri dengan Allah, hati nak bersih. Bila orang baca Quran boleh menangis. Saya bagi tahu tuan-tuan satu contoh. Jiran kita 10:30 malam, 11 malam, dia buka bonet kereta, buka pintu lampu dekat rumah dia, dekat halaman rumah dia. Apa dia buat? Loading barang, beg, kelang kabut, masuk dalam, anak siap, yang tu nampak macam pukul 10:30 malam pergi mana ni? Kita pun buka tingkap. Isteri kita kata, betul lah bang, jiran kita awak tu. Kita pun pakai baju elok-elok semua, keluar sikit, tanya dia, hampa nak pergi mana malam-malam ni? Dia kata, ada ni Anas ni awak, ngaji UKM anak aku tu, anak sulung aku awak, aksiden tadi lepas isyak tadi tu, kawan-kawan dia telefon abang, ada dekat HUKM sekarang ni. Allah, tu lah kami pun kelang kabut ni. Tak tahulah, dia kata balik sembahyang isyak tu pergi makan apa ke, nak elok kereta macam mana tak tahu, aksiden. Tu kami nak pergi tu. Kita rasa macam mana Allah, kita kenal anak sulung dia tu. Yalah balik cuti asrama daripada sekolah rendah menengah, kenal dia. Kita pun jadi macam, macam mana ni ya Allah, sianya masuk dalam rumah. Pergi cari tengok, ambil beg duit kita. Ambil 50, ambil 100 ringgit. Gulung duit tu, pegang kat tangan kita. Pi masuk dalam rumah dia. Tengok dia tu nak pergi dengan kereta dah. Buka poket dia, lempak dia 100 ringgit.
Dia kata, apa ni bagi duit ni? Tak apa, hang simpan ni, jalan ni, buat duit tol ke apa ke, makan ke apa ke, tak apa, hampi apa hang update aku. Kata Allah, hang ni buat susah, tak apa pi. Kita tidur malam pun tak senang. Bangun 2-3 pagi tengok WhatsApp dia ada WhatsApp dia tanya, pagi subuh telefon macam mana. Dia tahu kira kami sampai hari ni dia. Kaki dia tak ada apalah, tapi retak lah doktor habaq. Mungkin seminggu, tapi tak ada apalah. Otak ke mata ke apa semua sihat alhamdulillah. Kayaknya sehari 2 kami balik lah kot. Dia okey, kami bawa dia balik main treatment dekat sambung kat Pulau Pinang, kat Kedah pula. Kita sedih lah dengan apa yang berlaku. Tapi selang beberapa hari, contoh lah, kata isteri dia mai, sembang dengan isteri kita kat luar. Dia kata, suami aku dapat sambung ke Australia. Tempat kerja dia bagi kat dia. Tempat kerja dia offer kat dia, offer letter untuk naik pangkat. Kami akan duduk di Australia, satu keluarga. Jadi dia dapat sambung belajar di situ. Aku pun duduk teman sekali. Dan aku pun pihak universiti sana, kalau pasangan nak sambung belajar boleh. Lepas tu allowance kami ada, allowance sekolah, allowance anak, allowance pensel, allowance rubber, allowance gerak lah, macam-macam lah. Dapat rumah lagi, dapat macam-macam dapat. Isteri dia cerita dekat isteri kita tu seronok-seronok lah, pegang kertas tu duk macam membuak-buak lah, melimpah-limpah seronok tu. Kita pun dengar seronok. Lepas tu okey lah, tak apalah, okey insyaAllah aku doa apa semua selamat lah. Nanti rumah macam mana? Tak, rumah tak apa, kakak aku, abang aku jom-jom minggu dia main lah, bawa-bawa anak, bagi ada orang sikit. Nak bagi sewa tak mau dah, tak syok dah. Cerita lah, kita pun duk dengar-dengar. Masuk dalam rumah, jumpa suami dia. Dia kata, abang ingat tak? Dia nak pindah pihak Australia. Kita kata, siapa? Jiran kita tu lah, Abang. Suami dia dapat naik pangkat lah, apa semua. Dia dapat sambung belajar dekat Australia, anak-anak dapat duit apa semua. Kita dengar lah. Dia kata, abang rasa macam mana? Betul ke tu? Isteri punya ayat tu. Dia kata suami dia ni macam duduk rumah nganga gitu, yang kau mana dapat naik pangkat gitu. Kau jadi duduk bodek bos ke apa ke? Ni bukan kipas ni, rasa ni dia aircon terus ni, bawah atas kepala bos dia. Sebab tu senang sangat. Dia nak sambung belajar. Dia yes no thank you ya. Tu Pakistan minta duit derma untuk buat Kashmir apa pun, dia minta dia cakap orang putih nak sambung belajar. Tadi kami luar tu bukan main seronok lagi. Bila masuk dalam tu dia main seronok tu dia tak sama. Dia ada satu benda yang menghalang nak sama. Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, cerita pasal hati bersih ni, Nabi baca Quran sampai boleh mengalir air mata. Tuan-tuan balik rumah boleh cek. Kalau kita sedih, biasa tuan-tuan orang boleh sedih sama. Sedih ni kita boleh naik sama 100. Silap hari bulan kita boleh naik lebih pada dia. Kalau kawan kita sedih. Tapi kita nak seronok sama dengan dia tu, 2 kali fikir. Dia boleh sampai seronok, tapi dia punya meter tu tak stabil. Dia macam duk layak. Kadang naik, kadang turun. Tapi banyaknya dia turun. Maknanya, kita rasa tak puas hati. Bila dia dapat satu benda, aku tak dapat. Hang lebih tak mana? Sebab apa aku tak dapat lebih macam hang? Maka dia cari ruang untuk condemn. Dia cari ruang untuk cerita ni bukan cerita geng tak sembahyang. Dia boleh jadi kat orang yang hak main kuliah pun dia boleh jadi juga. Kerana perasaan tu kita tak boleh kawal. Tuan-tuan, saya nak abang, kalau benda tu masih dalam hati kita, jangan harap orang baca Quran kita boleh menangis. Kalau benda ni adalah hati kita, jangan harap kita doa kita boleh menangis. Sebab hati kita hijab, hablum minallah cantik, hablum minan nas tak cantik. Apa dia? Hubungan kita sesama manusia. Tanda hati bersih, hadis Nabi SAW sebut, bila dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengalir air mata. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, galakkan untuk kita ni kerap mendengar bacaan Al-Quran. Apabila orang baca, kita dengar. Padahal Nabi ni orang hebat dah. Nabi pun dengar orang baca Quran. Jadi di samping kita membaca Al-Quran, andai sekiranya di TV, andai sekiranya dengan dalam medsos kita tu, andai sekiranya dalam radio ke, atau kita buka rumah kita ada YouTube dan sebagainya, kita buka bacaan Quran tu, bagi dia baca, atau isteri kita baca kita dengar, suami kita baca kita dengar, anak kita baca kita dengar. Amalan tu amalan yang baik. Mendengar bacaan Quran sangat baik, terutama nanti di bulan Ramadan.
Di samping kita membaca Al-Quran khatam 30 juzuk, mendengar bacaan Quran dengan lebih lama, itu amalan yang sangat baik. Orang semayang 20 rakaat, orang semayang 8 rakaat tapi baca panjang. Kita kalau boleh tahan diri kita, stay semayang lama sikit. Sebab bila kita semayang lama, kita dapat mendengar bacaan Quran daripada imam. Atau kita duduk dalam halaqah membaca Quran selepas daripada tarawih. Semua tu amalan yang sangat digalakkan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan yang lebih hebat lagi adalah menangis, maknanya tadabbur, menghayati ayat Quran tadi tu. Dan juga kata Imam Nawawi, juga galakkan untuk kita meminta daripada orang untuk mendengarkan bacaan. Saja kita pergi duduk tepi cerita, baca Ustaz, abang nak dengar. Tepi cerita dia jadi malas kalau kita kata dengar. Dia tak payah lah dengar, kita baca. Dia buat begitu pula, dia tak mahu kita dengar. Dia takut salah. Dia tak tahu abang dia pun lebih kuasa dia ke. Selain pula isteri dia baca Quran hebat lagi. Abang dia hak menerak baca Quran ke tu. Boleh kita suruh orang baca, kita dengar. Kita baca, orang lain dengar. Amalan tu sangat baik. Dan bila orang baca, kita dapat fokus dengan lebih tinggi lagi. Dan tadabbur tu apabila orang membaca. Itu 3 fawaid yang kita boleh ambil daripada hadis tadi tu. Faqara'tu surat an-nisa'i hatta balaghtu waji'na bika ala haula'i shahida. Qal fara'aitu 'ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Dan aku membaca surah An-Nisa apabila sampai pada ayat, dan kami jadikan engkau sebagai saksi terhadap umat ini, aku melihat dua-dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibasahi oleh air mata. Sampai satu peringkat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca sampai ke ayat tu, Nabi kata dah. Dan aku melihat apabila Nabi cakap, ayat mata mengalir, maknanya menghayati ayat Quran tadi tu. Baik, hadis berikutnya. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, in kashafatis syams yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka'u thumma raka'a falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjuda thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu faja'ala yanfukhu wa yabki wa yaqulu rabbi lam ta'idni alla nu'adzibahum wa ana fihim rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Pada satu hari di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku gerhana matahari. Berlaku gerhana. Nabi SAW mendirikan solat gerhana. Beliau berdiri lama dalam solatnya hingga hampir tidak rukuk. Beliau rukuk begitu lama sehingga hampir tidak i'tidal. Beliau berdiri i'tidal begitu lama sehingga hampir tidak sujud. Kemudian beliau sujud terlalu lama sehingga hampir tidak bangun. Baik. Di zaman Nabi SAW berlaku yang kita panggil dia sebagai gerhana matahari. Bila berlaku gerhana, antara amalan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita adalah sembahyang solat sunat gerhana. Kerana gerhana matahari ni Nabi takut apa? Takut apabila bulan selisih dengan bintang, bintang selisih dengan bulan. Perbuatan alam, fenomena alam ni yang berubah-ubah dia punya struktur asal kejadian atau dia punya pergerakan-pergerakan yang lain tu, Nabi takut sangat akan berlaku kiamat.
Bila Nabi takut berlaku kiamat, apa Nabi buat? Nabi lari SAW masuk dalam masjid. Maka menjadi sunnah pada kita, apabila berlaku gerhana atau angin yang kuat atau benda-benda yang nampak macam menakutkan dari segi fenomena alam terutamanya, maka segera Nabi SAW ajak duduk di dalam masjid. Kerana apa? Andai sekiranya jadi apa-apa, maka kematian tu dikira kematian sedang beribadat dalam benda yang baik. Dan Nabi SAW biasanya akan semayang gerhana ni panjang. Lama Nabi semayang. Sebab apa Nabi semayang lama? Supaya Nabi semayang sehingga habis gerhana tu habis. Maknanya habis semayang, habis khutbah, habis gerhana. Sebab apa buat macam tu? Takut-takut jadi kiamat. Bila keluar tu, saja drag semayang bagi panjang. Kemudian khutbah pula baca lagi. Dah habis selesai semua dah. Alhamdulillah tak jadi apa. Maka soft landing untuk khutbah, habis semua dah. Baru nak bak kata Nabi tenang lah. Kerana apa? Kerana Nabi sayang pada umat dia. Nabi SAW semayang gerhana kerana salah satu daripada tanda kata Nabi sayang ke umat dia. Nabi tak mau jadi benda-benda yang menakutkan, turun azab dan sebagainya. Jadi Nabi akan rukuk lama, Nabi akan i'tidal lama, Nabi sujud lama dan bangkit sujud pun lama. Sahabat kata, berdiri ni macam tak mau rukuk. Rukuk ni macam jadi ke bangun ni. Sujud ni macam jadi ke bangun pada sujud ni. Semua tu tertanya-tanya. Sebab setiap tu rukun tu jadi panjang. Maka sunnah bagi kita bila semayang memanjangkan bacaan dia. Nabi semayang rakaat pertama baca panjang, kedua pendek sikit, tiga pendek sikit, keempat pendek sikit. Maknanya panjang bacaan tu. Apabila bangun, beliau baca doa ini dengan suara yang tersekat-sekat kerana menangis. Wahai Allah, bukankah engkau sudah berjanji tidak menyiksa mereka semasa aku berada bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak menyiksa mereka yang memohon ampun kepadamu? Sekarang kami mohon ampun kepadamu. Falamma shalla raka'ataini injallati syams faqama fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati fa idzan kasafa fafzi'u ila dzikrillah ta'ala. Apabila Nabi SAW selesai sembahyang, maka baginda matahari terang semula. Beliau bangun dan memuji Allah lalu berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak berlaku disebabkan kematian atau kelahiran sesiapa. Apabila berlaku gerhana, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ni Nabi SAW berdoa sehingga menangis. Maknanya suara tu masa baca doa tu macam tersekat-sekat. Suara Nabi tu tersekat-sekat kerana tangisan. Okey, timbul dalam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, boleh tak menangis dalam semayang? Boleh menangis, tak ada masalah. Menangis tu kita keluar air mata. Cuma dalam mazhab kita boleh batal semayang andai sekiranya hembusan yang dibuat ketika tangisan tu huruf yang satu atau dua huruf yang boleh difahami makna. Maksudnya menangis menangis macam berbunyi-bunyi macam tu boleh batal.
Tapi kita bila baca Quran, kita rasa sebab dengan bacaan, tersekat-sekat suara, ada tangisan, itu tidak membatalkan sembahyang. Kerana itu sebahagian daripada penghayatan apabila kita ni sembahyang. Dan yang kedua, daripada hadis ini, yakni juga bahawa bermunajat, yakni bercakap dengan Allah Ta'ala dalam sembahyang, hukum dia harus jika permohonan tu rahmat dan meminta azab dan meminta ihsan daripada Allah. Jadi dalam sembahyang kita boleh berdoa. Dalam bahasa Arab kita boleh berdoa. Bahasa Arab ni apa sahaja doa boleh doa. Janji bahasa Arab. Sebab tu bila imam-imam Mekah atau syekh-syekh dekat Arab, dia akan baca sembahyang doa kunut dalam bulan puasa. Macam Syekh Jibril tu malam 27 dia akan jadi imam dekat Masjid Amru Al-As. Dekat Mesir ada satu masjid, Masjid Amru Al-As, sahabat Nabi. Syekh Jibril, nama Syekh Qari tu Syekh Jibril. Dia ni imam pertama, imam dekat UK. Imam kedua Kentucky dekat USA. Imam ketiga Mexico. Dia macam tu. Satu tarawih, satu negara. Baca sedap, mantap. Doa dia yang paling mahal sekali. Malam 27 dia akan balik ke Mesir, ke negara dia sendiri. Saya pernah pergi sembahyang tarawih malam 27 Syekh Jibril. 4:30 petang saya kena ada dah dekat masjid tu. Naik bas jauh. Saya rasa dekat sejam lebih daripada Syubra tu nak pergi ke mana tempat dia ujung tu. Kat sejam juga tu, dengan jam segala mak nikah tu. Pukul 4, 5 tu semua hang kena parking siap batang tu. Hamai je ni azan maghrib baru mai. Dia tak tahu duduk kat mana lah. Jauh sangat. Orang sampai jalan-jalan. Tuan-tuan balik rumah tengok dekat YouTube cari Syekh Jibril malam 27 di Mesir. Macam mana? Tutup jalan-jalan semua habis. Orang ramai beribu. Dia mahai tang mana? Mahai tang doa dia tu. Lagi doa kunut dia bagi. Sejam tuan-tuan doa dia. Semua segala Palestin, segala Syria, segala laknat kat Israel ni saja 20 minit laknat Israel. Tu kalau makbul tu memang benam malam tu terus Israel dalam bumi terus tak ada terus. Jenis tu doa sungguh. Dan orang semua bila main tarawih hati lembut menangis, doa menangis-nangis ni. Muka ganas-ganas semua main sembahyang tarawih doa. Dan dia doa tu pula doa yang Nabi tak pernah ajar ni. Doa dia sendiri dalam bahasa Arab ikut dan tu ya. Macam doa dia doa. Boleh tak batal sembahyang? Tak batal, boleh, tak ada masalah apa. Selagi dia doa di dalam bahasa Arab. Kita nak doa dalam bahasa Arab, boleh. Angkat tangan doa lah panjang mana pun, dia tidak membatalkan sembahyang kita kerana berdoa. Kalau dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, boleh tak Ustaz? Boleh tanpa dilafaz di dalam hati sahaja. Sembahyang doa, doa kunut, baca doa, boleh. Doa masa sujud boleh. Doa masa tahiyat akhir boleh. Doa ketika kunut pun boleh kak. Jadi dalam sembahyang dia boleh doa, tak ada masalah. Maka hadis Nabi SAW yang Nabi ajar kat kita ni, Nabi doa, Ya Allah, bukankah engkau dah bagi tahu tak mau azab aku? Kami istighfar padamu ya Allah. Nabi doa dalam bahasa Arab. Maka kita dibolehkan. Doa ni pun bagus juga. Tuan-tuan hafal boleh jadikan doa dalam bacaan kita? Boleh juga, baik dan bagus. Dan yang ketiga, berkaitan dengan tu samalah sembahyang gerhana tadi tu, sembahyang macam biasa, cuma kita tambah dengan khutbah sahaja di akhir daripada sembahyang kita tadi tu. Cuma dalam sembahyang tadi tu, tuan-tuan tengok hadis Nabi kata apa? Falamma salla raka'ataini injalatis syams. Apabila Nabi habis je sembahyang, maka matahari tu jelas, maksudnya terang. Tadi dia duduk di balik dengan bulan tadi tu, lepas tu dia dah okey, dia dah terang dah. Maknanya Nabi sembahyang lama sampai gerhana matahari hilang. Kita kadang-kadang sembahyang ialah kadang-kadang gerhana matahari dia main pukul 3, dia main lepas Zuhur, orang semua kerja. Jadi tu imam tu dia baca pun taklah panjang sangat kerana
orang nak semayang, dalam masa yang sama duk kejap masa nak pergi lunch dan sebagainya, Tok Iman baca pendek-pendek gitu. Jadi kita dah habis awal, buat apa? Beli spek hitam lah, pergi tengok gerhana matahari tu. Wah, best lah. Boleh lah tengok. Tapi kita ingat itu sebagai amaran, tak tahu apa nak berlaku. Zaman Nabi pun Nabi takut nak berlaku kiamat dah. Tambah zaman kita, lagi-lagi takut nak berlaku kiamat. Macam-macam jadi. Dengan mentega terbang, tak terbang semua tu. Baguslah juga JAKIM pun dah mula ambil tindakan dah. Saya pun tak faham. Golongan-golongan liberal, golongan-golongan yang homoseksual dan sebagainya ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu dia bergerak kat mana? Dia tak bergerak macam kita open macam ni. Dia gerak, dia ada apps dia sendiri dalam Google Play ke apa, dia ada apps dia yang mereka download, dan apa saja aktiviti atau perkenalan ukhuwah nak tahu apa mereka nak buat, dia bergerak pakai apps. Maknanya dia ada satu bilik yang siapa pun tak tahu apa yang mereka buat di dalam bilik tu. Bilik tu apps lah dalam tu. Sehingga keberanian orang dia boleh buat satu dialog, cerita, gambar bagaimana seorang budak perempuan umur 16 tahun dia mengkaji agama. Kebiasaannya orang bila berada dalam agama bukan agama Islam, mereka akan kaji agama, terutamanya agama Islam, bandingkan dengan agama yang dia anuti untuk dia dapat jalan kebenaran. Ini yang peliknya, dia beragama Islam, dia pergi cari pula agama-agama lain nak buat kajian tentang basic akidah kehidupan selepas daripada kematian. Bila kita mati ni, kita hidup balik tak sekali lagi? Tanya agama lain, tanya kawan-kawan lain dan sebagainya. Dalam dia nak faham agama-agama lain tu, dalam gambar tu ditunjukkan beberapa benda. Antaranya adalah apa? Keinginan budak perempuan umur 16 tahun ni nak makan babi. Dia try, kawan dia tu makan, dia kata, "Mai aku nak try ni, makan babi ni." Dia tu kata, "Tak boleh ni, haram ni, tak boleh makan babi ni." Dia tak, makan daging boleh tak? Aku tak boleh makan babi. Tu lain, ni tak boleh, ni haram ni. Dia nak try. Dia pegang anjing, digambarkan bapak dia kaki semayang 5 waktu. Bapak dia kata dekat anak dia, "Dulu masa aku kecil, masa aku umur hang, aku pun cari juga agama. Dan dalam kajian aku dapati agama Islam lah agama baik, aku pegang dengan Islam. Umur hang nak cari, aku bagi ruang kat hang. Kerana akses hampa sekarang ni lebih besar daripada apa yang aku dapat. Hang nak cari, hang cari lah, tak apa. Dan kalau ada agama yang lebih baik daripada Islam, hang boleh anut agama tu, dan aku rasa tak apa." Ini saya bagi tahu tuan-tuan, jalan-jalan nak buka ruang untuk orang murtad. Jalan nak buka ruang untuk orang murtad keluar daripada Islam. Sedangkan dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang paling diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Dan yang nombor 2, Allah Ta'ala sebut, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang subah cari mana-mana agama selain daripada agama Islam, aku takkan terima daripada dia. Dan di akhirat esok dia jadi orang yang sangat rugi esok di akhirat. Terang ayat Quran habaq, agama Islam adalah agama yang paling diredai di sisi Allah. Ini siapa cakap? Kita menganut agama Islam, kita cakap macam tu. Bagi orang yang ada agama lain, kalau dia faham agama dia tu agama yang baik, itu fahaman dia, kita tak kisah. Tapi kita mesti cakap agama Islam agama yang terbaik, dan kita cari agama selain daripada Islam tu, maka konsep dia lakum dinukum waliyadin. Aku agama kamu, kamu agama kamu. Mudah sahaja konsep Islam yang Allah buat. Sebab tu saya habaq kat tuan-tuan, akhir-akhir zaman ni Nabi pesan banyak kali, tolong baca Al-Kahfi. Al-Kahfi tembok paling utuh sekali nak tahan daripada bencana akidah. Ni dia main tuan-tuan ni, pelik-pelik ni. Ashabul Kahfi cerita mula-mula sekali cerita apa? 7-8 beberapa orang pemuda yang lari meninggalkan kampung dan kota yang mereka diami,
Kerana di sana ada seorang raja yang mengarahkan mereka ni sembah mereka. Apa mereka tu kata apa? وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Kami kuatkan hati mereka apabila budak-budak muda ni bangun. Dia kata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami takkan sembah selain daripada Allah. Clear cut Allah habaq dalam Quran. Jangan tinggal baca Al-Kahfi. Nombor 2 saya selalu habaq hadis riwayat Imam Muslim. Jangan tinggal baca surah Al-Kafirun sebelum tidur, kerana dia itu akan menjaga kamu daripada bara'atun minasyirk, menyelamatkan kita daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kafirun jangan tinggal, Al-Kahfi 110 jangan tinggal. Kalau boleh anak-anak kita dah hafaz surah tu tiap-tiap hari. Naik kereta kita petik ya. Okey semua jom baca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi. Anak-anak boleh sambung dah. Pelan-pelan buat. Baca, apa kita buat? Kuat tuan-tuan, download ke printer kertas ke, print simpan dashboard kereta, photostat 3 4 5 pegang kertas, naik kereta baca, naik kereta baca. 10 15 kali naik kereta boleh baca dah. Tambah kita ada anak, hantar anak pergi sekolah kan. Hari-hari lagi cepat kita boleh hafal bila kita selalu baca. Satu lagi hadis kita baca. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Aiman. فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله. Nabi SAW mengangkat cucunya yang hampir meninggal dunia lalu letakkan di pangkuan beliau. Meletakkan di pangkuan beliau. Cucunya meninggal di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman menangis dengan kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, wahai Ummu Aiman, mengapakah kamu menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummu Aiman, bukankah engkau juga pernah menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bukanlah nangis tapi ialah tangisan rahmat. Sesungguhnya orang beriman selalu dalam keadaan yang baik setiap keadaan, sehingga jika jawanya dicabut pun dia tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis ini ada pengajaran pada kita berkaitan dengan harus menangis apabila berlaku kematian. Kan kita cerita bab menangis. Tadi cerita menangis sebab Nabi semayang. Ini di luar Nabi menangis juga. Bila cucu Nabi meninggal, Nabi menangis. Kita boleh tak menangis kalau orang menangis? Meninggal boleh. Tapi tak boleh niyahah, meratap. Atau kita pukul kepala kita. Kita kata, habislah. Orang Arab tu suka koyak poket dia. Habislah, mati dah. Siapa nak bagi makan kat aku? Siapa nak bagi minum kat aku? Awak hang tinggal aku. Pukul mayat. Pukul kepala dia. Kita panggil dalam bahasa Arab an-niyahah atau meratap. Menangis, kalau bahasa kita, buat teruk bila menangis. Tapi menangis, rahmat, kasih sayang, sedih apabila berlaku kematian, itu bukanlah dilarang di dalam syarak. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW tu manusia yang biasa macam kita. Macam manusia yang lain lah. Manusia biasa tu makna dia apa? Manusia biasa bila sedih, Nabi menangis. Bila seronok, Nabi seronok. Ada hari Nabi lapar. Ada hari Nabi pun marah. A'radul basyariyah. Watak-watak manusia macam manusia biasa. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Dia utusan Allah. Cuma ada beberapa benda yang Allah buat sama macam manusia yang lain.
keharusan menangis apabila berhadapan dengan kematian, ataupun kita panggil sebagai tangisan-tangisan rahmat. Awal-awal Islam dulu, Nabi tak bagi orang Arab terutamanya baru masuk Islam, Nabi tak bagi mereka ni pergi kubur, kerana mereka masih terikat atau terikut-ikut dengan budaya Arab jahiliah dulu, suka menangis teruk-teruk, suka meratap dekat kubur dan sebagainya. Nabi kata, aku tak bagi. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku tak bagi dulu. Lama-lama sahabat boleh adopt dah, boleh terima dah benda tu dah boleh macam faham perkataan inna lillah. Maka Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan sahabat untuk pergi ke kubur, kerana meratap tu dah tak ada lah. Okey, nanti kita jumpa. Nanti maknanya selepas hari raya. Bulan depan dah Ramadan dah. Kita akan jumpa di Tazkirah Ramadan insya-Allah. Kemudian lepas raya apa semua, nanti tengok ahli jawatan kuasa susun jadual apa semua balik. Kuliah semua on balik. Panjang umur, rezeki ada. Kita jumpa lagi dalam siri-siri akan datang nanti insya-Allah. Baik, itu saja. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Moga Allah beri kita kesihatan dan kekuatan untuk beribadah sepanjang Ramadan. Yang belum ganti puasa, boleh pakat-pakat ganti puasa supaya boleh clear untuk Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulil ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta